Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Sufina. Kali ini kita akan belajar tentang cara menulis surat kiriman tidak rasmi. Apa itu surat kiriman tidak rasmi? Iaitu surat peribadi yang kita tujukan kepada sahabat, ibu bapa, saudara mara, sebagainya lah. Sifat surat, misalnya surat bertanya khabar, surat kita mengucapkan tahniah, surat kita mengucapkan takziah yang kita tulis untuk kita berikan kepada mereka lah. Mereka ni saudara mara, keluarga, sahabat dan sebagainya lah. Baik, pertama sekali, bahasa yang kamu perlu tulis dalam surat kiriman tidak rasmi adalah menggunakan bahasa yang betul, di mana bahasa baku, ayat tepat dan padat, mempunyai ejaan yang betul, tanda baca juga betul. Jadinya seperti kita menulis karangan yang formal macam tu, tapi bersifat formal di dalam perkataan sahaja. Okey, jadi bukan bersifat formal di surat kiriman tidak rasmi, itu tak formal, tapi perkataan itu bersifat baku. Kamu mesti tulis perkataan yang penuh, jangan ada perkataan yang singkat-singkat. Kemudian kamu boleh masukkan unsur kiasan ataupun peribahasa. Apakah tujuannya? Adalah untuk kita mencantikkan dan membuatkan surat itu lebih menarik untuk dibaca. Jadi untuk menulis surat kiriman tidak rasmi ni, panjang karangannya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Maksudnya perkataan tu kalau kamu dah tulis, kamu kira-kira perlulah melebihi 180 patah perkataan. Baik, ini format yang saya buat untuk memudahkan murid-murid semua untuk kita tahu apa yang perlu ditulis dalam surat kiriman tidak rasmi. Misalnya seperti ini. Jadi format dia akan bermula dengan alamat. Kita tengok kat sini. Alamat, kemudian tarikh, buka kata, panggilan, isi kandungan, tutup ataupun dinamakan sebagai penutup lah, pengakuan dan tanda tangan. Jadinya ini adalah bilangan-bilangan perkataan mengikut urutan apakah yang perlu kamu tulis di dalam surat kiriman tidak rasmi. Jadi perkataan depan ini cikgu buat di dalam satu format untuk kamu mudah untuk kamu fahami. Dan ingat, iaitu Amer tak bangun pagi Isnin untuk pergi Terengganu. Jadinya A adalah untuk alamat, tak untuk tarikh, B untuk buka kata, P untuk panggilan, I untuk isi kandungan, tok untuk tutup. Tok ni dia kata yang kita gunakan dalam perkataan biasa kita lah. Dia bukan perkataan yang formal, bukan perkataan bahasa baku. Jadi kita hanya menggunakan untuk kita ingat dalam format ini. Kemudian P untuk pengakuan, T untuk tanda tangan. Jadinya masa kalau kamu dapat arahan untuk menulis surat kiriman tidak rasmi, kamu ingatlah format ni. Amir tak bangun pagi Isnin untuk pergi Terengganu. Jadi mudah untuk kamu tulis. Okey, pertama A, alamat. Tulis alamat di bahagian kanan, kemudian tarikh di bahagian kanan juga, dan pastikan ada tanda noktah selepas tarikh tersebut. Kemudian buka kata dalam satu atau dua ayat. Kemudian panggilan. Panggilan ini wajib ya, saudara ataupun saudari. Kemudian kita masuk kepada isi kandungan. Jadinya ini apa yang kamu nak hendak katakan kepada rakan kamu ataupun saudara mara kamu, mengucapkan takziah ke, mengucapkan tahniah ke, di sinilah isi kandungan. Kemudian perlu ada penutup, jadi cikgu gunakan T di depan, itu tutup. Kemudian perlu ada pengakuan. Di pengakuan ni perlu ada tanda koma. Yang ikhlas ataupun yang benar, koma. Kemudian tanda tangan, ini wajib. Sangat-sangat wajib. Contoh cikgu bagi, lihat di soalan ini. Rakan baik kamu telah kematian neneknya baru-baru ini. Tulis sepucuk surat kepadanya untuk mengucapkan takziah. Kita lihat kat sini, alamat di bahagian kanan, kemudian tarikh, ada tanda noktah. Ini buka kata lah. Dua ayat ini buka kata. Menemui sahabat karibku, saudari Sarah yang berada di Melaka. Saya berharap agar saudari dan keluarga berada dalam keadaan yang sihat. Kemudian ada panggilan, saudari. Kemudian ini isinya. Apakah tujuan kamu menulis surat ini? Untuk mengucapkan takziah ke, tahniah ke, apa-apa semua yang ada.
Kemudian ada penutupnya. Setakat ini sahaja tulisan saya untuk saudari. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudari psikologa. Ada tanda, ada penutupnya. Kemudian ada ini sahabatmu, ini tak kisahlah, yang ikhlas boleh, yang benar pun boleh, dan pastikan ada koma, kemudian ada tanda tangan kamu. Jadi setelah kamu dah siapkan, kamu kira setiap patah perkataan ini, setiap patah perkataan, dan kamu tulis di bawah ni berapa. Jadi perlulah melebihi 180 patah perkataan. Inilah contoh bagaimana kamu perlu menulis surat kiriman tidak rasmi. Itu saja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.